Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك العظيم وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم يا رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan peluang dan kesempatan untuk sama-sama lagi dalam bincangan kita berkenaan ilmu tajwid dan hukum hakam yang berkaitan dengannya. InsyaAllah pada kali ini kita akan teruskan lagi perbincangan kita berkaitan dengan makhraj huruf, iaitu makhraj yang seterusnya selepas daripada makhraj halq, iaitu tenggorok, iaitu makhraj lisan, iaitu makhraj lidah. Jadi sebelum kita meneruskan lagi bincangan kita, sukalah saya untuk mengulang sedikit kerana terdapat item yang tertinggal pada perbincangan lepas, iaitu pada perenggan akhir bagi kitab kita yang bincang ni, iaitu kitab Al-Burhan fi Tajwid Al-Quran karangan Al-Syekh Muhammad Sadiq Qamhawi rahimahullahu ta'ala, iaitu pada makhraj yang keempat, iaitu adnal halq pada perenggan wa tusamma. Baik, قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. وتسمى هذه الستة بالحلقية لخروجها من الحلق, dan dinamakan 6 huruf, yakni 6 huruf yang keluar daripada makhraj halq, iaitu makhraj tenggorok, dipanggil sebagai bil halqiyah li khurujiha min al halq, kerana huruf-huruf ini keluar daripada tenggorok. Baik, kita teruskan pada makhraj yang seterusnya. Al-khamis aqsal lisan. Makhraj yang kelima ialah aqsal lisan, iaitu makhraj yang paling hujung sekali, paling hujung bagi lidah, yang mana dikatakan ia sebagai permulaan makhraj bagi lidah, yang mana bawah daripada aqsal lisan ni adalah adnal halq. Jadi dia dekat sangat. Mana? Aqsal lisan ay ab'aduhu mimma yali al halq wa ma yuhadhihi min al hanak al a'la wa yakhruju minhu al qaf. Okey, aqsal lisan, dia sebenarnya aqsal lisan ni ada dua, tapi musannif dia pecahkan dan dia spesifikkan lagi. Okey, jadi aqsal lisan yang pertama ni dia kata apa? Ay ab'aduhu mimma yali al halq, iaitu makhraj huruf yang keluar daripada lisan, yang mana huruf ini berada selepas daripada tenggorok. Maksudnya dia permulaan ke sini. Maksudnya mula hak lidah tu, daging lidah tu, mula situ. Okey. Wa ma yuhadhihi, dan ia juga maksudnya makhraj yang kita nak sebut ni, aqsal lisan ni berdekatan dengan hanak al-a'la, maksudnya berdekatan dengan langit ni, atas ni. Okey. Wa yakhruju minhu al-qaf, huruf yang keluar daripada makhraj ini ialah huruf qaf. Okey, jadi macam mana kita nak sebut huruf qaf? Maksudnya dia adna dia aqsal lisan paling awal ni, lepas tu dia dekat dengan
Le langit. Okey. Jadi cara sebut dia aq. Okey, itu sebab dia qaf Allah SWT dia termasuk dalam harfus syiddah. Harfus syiddah. Jadi kita terpaksa kait walaupun kita tak masuk lagi sifat huruf. Harfus syiddah maksudnya huruf yang habasun nafas, dia tertahan nafas. Okey, dia tertahan nafas. Aq. Jadi huruf qaf dia aq. Dia bila kita sebut tu hujung lidah dia macam melekat. Macam melekat dengan langit. Dia ni kita katakan ni langit. Dia macam ni. Sini aqsal lisan. Dia macam ni. Aq. Okey. Jadi itu huruf qaf. Nampak. Jadi contoh dia dia cumanya satu maksudnya kita nak sebutkan huruf qaf ni sebab bila disukun dia ada satu sifat lain, sifat yang mendatang, iaitu sifat qalqalah. Jadi dia tak apa jelas sangat dia punya sifat dia tu. Sebab bila dia qalqalah dia menantun. Jadi dia tak apa jelas. Contoh seperti perkataan yaqta'un. Jadi tak nampak sangat. Jadi kita gunakan contoh yang mana qaf ni berbaris. Qala. Jadi bila kita sebut huruf qaf tu, dia tak bunyi ataupun dia tak bunyi sebab dua huruf ni berdekatan. Huruf kha dengan huruf ghain dekat dengan huruf qaf. Kalau huruf kha dia bunyi huruf kha. Kalau huruf ghain dia bunyi macam tu. Tapi kalau huruf qaf dia licin. Qa. Jadi bila kita sebut huruf qaf, kita tak boleh sebut yaqulu. Kita tak boleh sebut yaqulu. Salah. Kita kena sebut, maksudnya huruf qaf ni bukannya huruf kha dan bukannya huruf ghain. Jadi dia punya bunyi tu macam licin. Yaqulu. Nampak. Okey. Jadi dia huruf qaf macam tu nah. Ka. Baik. Yang seterusnya as-sadis aqsal lisan ma'a ma yuhadhihi min al-hanak al-a'la tahta makhraj al-qaf wa yakhruju minhu al-kaf wa hadhani al-harfani yuqalu lahumā lahawiyyan li khurujihima min qurbil laha. Okey. Kalau dalam kitab ni dia tak sebut dengan detail. Kalau kita tengok dalam syarah Muqaddimah Ibn Jazari, dia ada sebut dengan detail macam mana kedudukan huruf qaf. Okey. Kalau tengok ada gambar ni, saya tunjuk sikit. Ni dalam gambar ni. Nampak ni makhraj qaf. Okey. Nampak dia macam dia tanda hijau tu di mana dia bersentuh tu. Sangat penting sebab ramai yang tak boleh nak bezakan antara huruf qaf dengan kaf. Jadi huruf qaf ni dia awal sikit ni. Nampak? Dia kalau diikutkan huruf qaf ni dia dekat dengan apa? Dengan anak lidah tu. Dia tak sentuh anak lidah, tapi dia dekat. Kalau antara qaf dengan kaf, huruf qaf ni lebih dekat. Dia tu bukanlah sampai tahap dia berjaya menyentuh anak lidah tu. Dia tak sampai tahap tu, tapi dia dekat. Kalau bandingkan bandingkan kaf, sebab kaf dia lebih ke hadapan. Kita kata qaf ni nombor 1 kalau di segi kedudukan
Maksudnya permulaan lidah. Kita kata ni, bayangkan ni lidah. Ni lidah. Okey, ni permulaan lidah. Jadi qaf ni dia akan sentuh le langit. Jadi dia berada pada kedudukan yang pertama. Kemudian huruf kaf. Huruf kaf ke hadapan sedikit. Huruf kaf ke hadapan sedikit. Okey. Okey, kalau kita tengok dekat sini, dia sebut apa? Dia kata sini. Aqsal lisan wa ma'a ma yuhadhihi min al-hanak al-a'la. Dia kata aqsal lisan, maksudnya huruf ni berada di apa paling awal ni, permulaan lisan. Lepas tu dia kata berhampiran dengan hanakil a'la tahta makhrajil qaf. Dekat, tapi dia kata apa? Bawah daripada makhraj qaf. Maksudnya dia depan lagi. Dia ke depan lagi. Maksudnya dia ke depan lagi. Maksudnya kalau sini kita kata sini qaf. Sini kaf. Dia dekat-dekat. Okey. Jadi macam mana kita nak ni? Cara dia macam tadi lah. Kita kena test. Kita kena jarib. Okey, kalau qaf tadi aq, kan? Aq, qa, aq, aq, qa. Okey, kalau kaf ak, perasan tak? Kaf dia macam ke depan sikit. Perasan tak? Dia benda tu kalau kita kata kalau kita biak, maksudnya lidah ni dia buat kerja dia. Dia maksudnya secara fitrah dia, qaf ni dahulu, kemudian baru kaf. Dia tak dia. Kita kalau kita paksa dia ke belakang. Dia akan ke depan. Sebab kalau ke belakang dia jadi payah. Bila jadi payah, maksudnya apa? Tak menepati ta'rif tajwid. Dia kata apa? Min ghairi takalluf. Maksud takalluf ni maksudnya bila kita baca dia tak ada payah. So dia jadi lahiriah, maksudnya dia fitrah. Dia jadi elok, dia jalan elok. Okey. Okey. Jadi kita boleh katakan aqsal lisan ni qaf dulu, kemudian kaf. Sebab tu bila kita baca, kita bagi contoh macam dalam surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita tahu mustaqim maksudnya apa? Kita dapat bezakan antara huruf kaf dengan qaf. Sebab orang selalu sebut huruf qaf tu sebagai kaf. Tu salah. Contoh ada orang baca ihdinas siratal mustaqim, sebab dia dekat. Jadi kita tak heran, maksudnya kita bukan orang Arab. Tapi benda ni perlukan latihan. So kita kena pandai membezakan antara huruf qaf dan kaf. Macam mana cara dia? Kita perlu tahu bahawa dalam lisan huruf qaf adalah yang pertama. Selepas huruf qaf baru huruf kaf. Macam mana kita nak tahu ni? Kena perlukan latihan. Jadi dekat ayat dalam surah Fatihah tu, ihdinas siratal mustaqim. Dia tak akan jadi mustaqim. Kita perasan, kita sebenarnya boleh perasan bahawa bila kita sebut qaf dia ke dalam sikit. Bila kita sebut kaf dia ke depan sikit. Tu menunjukkan apa? Menunjukkan macam itulah makhraj dia. Jangan kita baca qaf jadi kaf, salah. Tapi dia berdekatan. Okey. Wa hadhani al-harfani yuqalu lahumā lahawiyan, dan dinamakan huruf qaf dan kaf ni sebagai lahawiyan li khurujihima min qurbil lahah, kerana kedua-dua ini keluar daripada kawasan yang berdekatan. Nampak musannif sebut ni kawasan yang maksudnya tempat makhraj dua huruf ni keluar daripada kawasan yang berdekatan dengan al-lahah, iaitu anak lidah ataupun anak tekak. Maksudnya dia bukan sentuh lidah, anak lidah, tapi berdekatan. Sebab yang dia sentuh apa dia? Hanak a'la, dari langit. Yang disentuh adalah langit, bukan disentuh anak lidah, tapi berdekatan dengan anak lidah. Jadi sebab apa berdekatan? Bila disebut huruf ni,
Dia bergetar. Bergetar apa? Anak lidah. Anak lidah ni penting tu. Tak ada anak lidah ni, tak keluar bunyi. Tak keluar bunyi ya. Baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. InsyaAllah selepas ni kita akan teruskan pada makhraj wastul lisan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.